Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فاشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من اهل القران وانت اهلنا وخاصتك يا ارحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi kuliah minggu kita tafsir, dan kita syukur pada Allah Taala kita boleh bersama dengan Al-Quran. Kita boleh menyahut atau menghayati apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji dan mengajar Al-Quran. Yang kedua, kita juga mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran adalah sebagai syafaat bagi kita pada hari kiamat, hasil daripada kita baca, hasil daripada kita tadabbur, hasil daripada kita menghayati Quran. InsyaAllah kita mengharapkan satu masa Quran akan bersama kita. Nabi SAW mengatakan Al-Quran hujjatul laka. Quran satu masa dia akan defend kita, dia akan pertahankan kita. Dan ada riwayat mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran, tadabburlah Quran, kerana pada hari kiamat Quran akan bersyafaat kepada Tuhan dia ataupun orang yang menghayati Al-Quran Karim. Itulah harapan kita, insyaAllah. Moga Quran bukan hanya sekadar perhiasan, tapi Quran adalah apa dia ni, cara hidup kita, insyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan semua, saya nak ingat sikit, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Saya nak sebut sikit tentang budaya Nabi SAW, tentang budaya Nabi mengikut pengamatan yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nabi ni banyak puasa. Kalau banding dengan bulan-bulan lain, Aisyah mengatakan banyak sangat. Dan ada riwayat mengatakan apa Nabi puasa keseluruhan. Ada riwayat mengatakan kebanyakan hari dalam bulan Sya'ban Nabi puasa. Ada pengamatan ini sebenarnya tuan-tuan, bukan hanya sekadar Aisyah lah, tapi dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akhir sekali sahabat tanya kepada dia sebenarnya apakah rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Sya'ban. Nabi sebut dua kali. Pertama sekali Nabi kata zaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang pertama sekali ialah kerana bulan Sya'ban ni ramai orang. Islam tak sih, maknanya kita layak selalaikan, kita diajar supaya kita isi sebanyak mungkin amal-amal semasa manusia dalam keadaan ghalib ataupun dalam keadaan apa dia ni lalai. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, masa kelalaian apabila kita isi kebaikan, maka pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah qiyamul lail, pahala besar di sisi Allah Taala. Masa orang ghalib berlaku, tidur dan sebagainya, mana-mana orang yang dapat menghidupkan amal pada masa orang ghalib ataupun pada masa pada ni kelalaian, maka insya-Allah orang itu akan dinilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah Nabi kata puasa, kerana pada puasa banyak ni ialah turfa'u fi a'mal. Maknanya bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah Ta'ala angkat amalan-amalan kita. Kata lain, bulan Sya'ban kita persembahkan amalan kita setahun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak Nabi kata, aku nak amalan aku diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ana sha'imun, aku dalam keadaan puasa. Itulah dua alasan yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa banyak sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, ada ulama mengatakan kerana Nabi narai isteri-isteri dia yang qada puasa. Biasanya isteri Nabi sibuk layan Nabi, khidmat Nabi, tak ada kadang-kadang nak qada puasa, maka boleh Sya'ban tepat dia qada, maka Nabi nak rai dia orang, nak bantu dia orang, nak mesra dengan dia orang dengan kongsi bersama menjalani ibadat puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia tuan-tuan semua, antara benda yang disebut oleh ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia jadikan puasa ibadat yang dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk buat pada bulan Sya'ban. Apatah lagi puasa ibadat yang banyak nilai. Kalau sembahyang 10 minit, 20 minit,
Kalau baca Quran dia setengah jam paling tinggi sekali kan. Tapi puasa ni berpanjangan, dia adalah satu perkara yang diberi ibadat oleh Allah SWT. Sejak daripada kita kita sahur, sapa, kita buka tu, semua pahala berlaku. Kan? Itulah Nabi SAW dia pilih amalan yang terbaik, apatah lagi sebagai persiapan untuk untuk ke Ramadan yang diberkati oleh Allah SWT. Buat persiapan atau kita panah ini adalah sebelum masuk bulan yang sebenar ialah pada bulan Ramadan. Dan ulama mengatakan, ulama dia susun, dia buat perumpamaan tertib 3 bulan. Rajab ni bulan kita nanik, Syaban bulan kita jilu, Ramadan bulan kita ambil nubuh. Ini pendapat Abu Bakar Ar-Razzaq Al-Balkhi, salah seorang daripada tabi'in. Itulah kata semua untuk peringatan kita bersama. InsyaAllah sama-sama lah kita pakai ambil kesempatan untuk untuk persiapan lah dengan amal-amal soleh pada bulan Syaban sebelum kita menghadap pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah untuk hari ini saya sebenarnya dah habis surah Al-Ahzab, nak mula surah Sejadah hari ini. Cuma saya nak buat rumusan sikit. Dah habis kali ini ataupun separuh sebagainya, kita buat rumusan apa yang kita fikir. Saya rasa comellah kita ingat ni, sebab biasanya kita lupa. Pertama kita ngaji tafsir ni, kadang-kadang banyak telur saya gitu, kadang-kadang baca belakang dah, tapi perlu kena baca pula. Rupa-rupanya lupa benda-benda lagi bukan biasa. Hatta ulama pun sebut, kadang-kadang kita luar faham dah baca dalam kita hilang. Kita perlu baru semua. Sebab itulah Quran kita minta untuk baca semua lah, supaya peringatan tu sentiasa sedar semua dalam hati. Kalau kita perhati kepada surah Al-Ahzab semua sebelum ini, dia adalah surah yang ke-33 lah. Kalau kita salah senarai dalam Quran tu, dia adalah tertib yang 33. Kalau ayat 114, maka dia adalah ranking yang ke-33. Okay. Surah ni sebenarnya dinamakan surah Al-Ahzab. Pertama sekali maknanya dia adalah surah Madaniyah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala turun selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi kita dah bincang soal Quran, yang ayat Quran dia ada 2 kategori, 2 kumpulan. Yang pertama kita panggil dari segi penurunan lah, kita panggil Makkiyah, yang kedua kita panggil Madaniyah. Makkiyah ni adalah mengikut pendapat yang rajih, yang kuat mengatakan dia adalah mana-mana surah ataupun ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah. Madaniyah pula ialah lepas daripada Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Di mana kalau sebut Makkiyah ni, fokus dia secara umumnya lebih kepada masalah akidah. Allah SWT tekan tangan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala semasa 13 tahun pertama ni, di mana ayat-ayat dia fokus pada masalah apa dia bina akidah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sebab apa tentu semua akidah ni kalau tak jadi, lepas tu nak bina benda lain tak jadi kerja. Kan, lepas nak bina politik ke, nak bina ekonomi ke, nak bina rumah tangga, masyarakat Islam dan sebagainya, maka dia perlu kepada asas yang kuat, iaitu masalah akidah. Sebab itulah Islam dia tekan akidah, tekan sungguh lah. Sebab benda ni sebagai inti ataupun dia panggil apa, asas yang begitu kuat. Kalau tak ada pun akidah, maika pun tak ada masalah. Kita nak bicara bab rasuah, tapi kalau akidah tak ada, bicara saja ialah rasuah makan juga, jadi juga kalau ke mana. Kita dah bicara bab riba tak boleh, tapi kalau akidah tak kuat, pegangan keimanan kepada Allah Ta'ala tak kuat, tak jadi apa juga. Kan, sebab itulah Islam dia utama benda-benda gitu. Sebab itulah kita ngaji. Saya pernah sebut kita ngaji Quran. Sebab apa kita start surah Jalan Juzul Amma kan? Kalau segi rankingnya, dari segi tertibnya, kita mesti mula dengan Fatihah ataupun dengan surah surah Baqarah. Sebab tertib dia mula daripada tu. Tapi kenapa sebenarnya kita mula surah Juzul Amma? Sebenarnya kalau kita perhati pada pembahasan dekat ulama ialah Juzul Amma ni persoalan berkaitan dengan akidah. Dia nak tanya kepada kita daripada kecil lagi. Cuma muka kita tak faham, kita ialah kalau ke mana kita semua tu dah Juzul Amma, Juzul Baqarah semua tu dah. Tapi sebenarnya kalau kan dari Juzul Amma tu banyak penekanan dari segi usul-usul akidah. Lepas tu daripada awal lagi Islam ajar tanya kepada gini, kepada budak-budak kan, kepada kita sebagainya tentang masalah akidah, supaya benda ni mantap. Kalau benda ni mantap, insya-Allah benda lain tak ada masalah. Okey. Kemudian surah Madaniyah ni dia fokus dia kepada masalah lain lah, masalah hukum hakam, masalah pembinaan masyarakat dan sebagainya. Itu yang berlaku lah, itu antara apa dia panggil di segi fokus pembincangan
antara dua bentuk Makkiyah dan Madaniyah. Kalau kita perhati kepada varian surah Ahzab ni, sama sekali saya dah sebut tadi, dia adalah surah Madaniyah. Oleh segi ranking dengan segi tertib surahnya, dia adalah surah yang ke-33. Dia mari lepas daripada surah surah Sejadah. Kemudian lepas dia tu ada surah surah Sabah. Kan, surah Sabah lepas daripada dia. Tentu semua, kalau di segi surah dia, kita dah bincang bahawa ni surah dia memang surah Ahzab. Biasa setiap surah tu dia adalah fokus kepada apa yang dibincang dalam Quran. Ada surah Baqarah, ada surah Al-Imran, ada surah An'am dan sebagainya. Maka kenapa sebenarnya surah ni dia sebut surah Ahzab? Sebab di sana ada satu fokus yang begitu panjang berkaitan dengan satu peristiwa peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, di mana pakatan yang begitu ramai untuk serai kota Madinah Munawwarah untuk merubuh kerajaan Islamiah yang dibina oleh Nabi SAW. Ahzab ni pakatan yang luar biasa. Kalau dalam peperangan Badar hanya sekadar Quraisy saja menyerang Nabi-nya, Badar dan sebagainya. Tapi dalam peperangan Ahzab memang satu pakatan yang luar biasa, yang begitu hebatlah. Di mana pakatan, di mana terdiri pada Quraisy, kemudian Yahudi yang ada di Madinah Munawwarah, kemudian Munafiqin, kemudian kumpulan Arab yang ada di kawasan-kawasan itu, pakat lama-lama untuk serang Rasulullah SAW di kota Madinah Munawwarah. Itu dikatakan Ahzab. Kemudian yang kedua pula ada juga ulama mengatakan surah ni namanya surah Al-Fadhihah. Fadhihah ni maknanya dia bongkar rahsia. Ada ayat ni Allah Ta'ala banyak buka rahsia-rahsia orang munafik. Sebelum kita tahu kamu tu ada peristiwa yang berlaku sebab Allah Ta'ala bongkar habis. Ini perangai ataupun sifat-sifat yang ada pada munafik supaya kita boleh faham dan kita sedar. Dan kita peringatan tentang sifat-sifat ni supaya kita jaga-jaga, jangan terjebak ataupun jangan jadi mangsa pada dia. Sebab munafik ni ada mana-mana sebenarnya. Kan, orang-orang yang dia panggil musuh budaya, dia panggil, ataupun dia panggil musuh salah selimut, ni memang ada mana-mana lah. Bukan hari ni, bukan esok, tapi inilah hakikat. Kata masa Nabi begitu ramai sekali orang munafik yang sembunyi diri dia menzahirkan Islam dan dalam hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali Allah Taala buka rahsia dia. Itu dia panggil Fadhihah. Sebab tu semua ulama mengatakan surah ni adalah surah Al-Fadhihah. Kalau kita perhati tuan-tuan daripada awal surah ni, Allah Ta'ala start dengan apa dia ni, minta supaya apa dia ni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Start dengan apa? Start supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia ni bertakwa, dia taat kepada kafir, apa dia kemudian serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba tengok kaitan surah ni, awal surah dan surah akhir dengan ayat di akhir. Ayat akhir Allah Ta'ala bincang masalah amanah, masalah tanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tanggungjawab ni tuan-tuan semua tidak akan terbina, tidak akan terbuat kalau tidak ada yang kakah depan takwa, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita cuba tengok ada kaitan, ada dipanggil hubungan antara awal surah dengan akhir surah. Ini kalau kita ngaji dalam kitab ulum Quran, kita dipanggil ilmu munasabah, kaitan antara ayat awal dan ayat akhir, ataupun antara surah dan surah lepas dan sebagainya. Kalau kita perhati kepada ayat awal dan ayat akhir surah Ahzab, ayat awal yang bincang masalah takwa, start dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita serah Tuhan. Kemudian ayat akhir kita bincang bahawa ni adalah tentang masalah amanah. Apa dia ni, Allah Ta'ala minta supaya kita melaksanakan amanah. Dan sebenarnya melaksanakan amanah ni bukan satu benda yang mudah. Kecuali orang tak takwa depan, insya-Allah dia akan melaksanakan amanah dengan baik. Kalau tidak ada takwa, tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sukar untuk manusia melaksanakan amanah. Kalau kita baca pada surah ni tuan-tuan semua, dia start dengan takdilah. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jaga takwa. Sebab apa dah tuan semua, saya dah sebut tadi, pembincangan dalam surah ni ada lebih kepada fokus pada isu masyarakat, isu perundangan dan sebagainya. Maka di antara benda besar sekali saya sebut tadi adalah takwa itu adalah kunci yang utama sekali. Kita nak bina baitul muslim, rumah tangga muslim. Kalau tak ada takwa, jadi bunuhan habis. Sebab kalau kita perhati hukum-hukum dalam Quran kan, bab cerai, bab apa semua, biasa Allah Ta'ala sebut wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah SWT. Sebab takwa pertama sekali dia akan jaga. Kalau berlaku maknanya kalau bina rumah tangga, kalau ada takwa maka rumah tangga tu molek. Kalau berlaku perceraian, katakanlah kalau ada takwa maka perceraian akan berlaku akan molek, tidak berlaku kezaliman dan sebagainya. Dan apa-apa tak kira lah.
Sebab tu isu takwa antara kunci yang utama sekali. Ya apa dia ni ke arah untuk apa dia untuk kita melaksanakan segala-galanya. Sebab tu dah Allah Subhanahu Wa Taala mula surah ni dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada tu terus semua Allah Taala dalam kisah dalam ayat ni juga utama sekali. Isu yang kedua ialah Allah Taala apa dia nak cuba bersih ada ataupun dia panggil apa ada yang tidak molek daripada masa jahiliah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hari kata sana banyak ada jahiliah atau budaya-budaya yang bercanggah dengan apa dia kata oleh Allah SWT, maka Quran mari Quran cuba bersih ada tadi. Ini kerja-kerja kita sebenarnya, kerja kita orang Islam. Bila nampak benda tak molek kita cuba bersih dan kita cuba betul mengikut acuan dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi antara benda yang tuan-tuan semua, antara benda yang tidak betul dalam mengikut apa dia ni, mengikut adat orang Arab dulu ialah perkara antaranya ada semua mengatakan manusia ni ada dua hati. Ada dua hati kata dia. Dia boleh begitu boleh begini. Nak beriman pun boleh, nak kafir pun boleh kata dia. Sebab ada satu betul satu orang tu nama dia Jamil bin Ma'mar. Orang jahiliah seorang tu memang dia ni hebat dia dengar ya. Boleh ingat segala-gala. Akhir sekali Fak Quraisy kata ma hafiza syai'an illa walahu qalbani fi jawfihi. Quraisy tak suruh maknanya sebenarnya ada jadi manusia ada dua hati dalam hidup dia. Ada manusia yang kata dia hebat ada dua hati dalam hidup dia. Dia percaya macam itu. Tapi Islam kata tak ada manusia ada satu hati je. Sama ada nak beriman atau betul. Biasa tak ada masa sama nak beriman dengan hati yang sama nak kufur kepada Allah Taala. Tak ada. Sebab tu kita pun kita juga dalam pengajian kita ke apa semua. Kita tak boleh kita bagi tu puasa tak boleh hati kita memang dosa ya. Kalau ke mana? Nak zikir lagi, nak mengaji lagi, nak tidur lagi tak jadi benda itu. Dah dia kena dosa kan. Ini satu daripada budaya tidak sehat yang dipercayai oleh semua daripada orang Arab. Kata dia ada semua orang tu memang dia ada dua hati dalam dada dia. Kemudian lepas tu terus semua kita dah bincang ke bawah ni tentang apa dia ni. Adat yang kedua yang Islam cuba bersih ialah terus semua iaitu adat yang berkaitan dengan apa dia ni berkaitan dengan zihar dia panggil. Orang jahiliah dulu apabila dia tak kena ke isteri dia ataupun dia tak sah bersama isteri dia zihar. Zihar dia perumpamaan apa dia ni anggota bini dia macam mak dia lah. Yang kata lain maknanya dia menjadikan mak dia sebab bini dia macam mak dia. Ataupun ada semua keadaan zihar ni kadang-kadang satu kaedah apa ni penghinaan kepada gunung Merpui lah. Di mana tergantung nak nikah lain pun tak boleh kata tergantung gitu. Ataupun disebut sebagai mukadimah kepada perceraian dalam adat orang jahiliah. Islam bagi saya kata tak begitu. Bini tak akan sama dengan nyamuk. Kemudian pembicaraan juga kita bincang bahawa ni tentang semua berkaitan dengan apa dia ni anak akak lah. Anak akak pada masa jahiliah macam anak sendiri lah. Tak boleh kahwin dengan dia, tak boleh kapur semua kan. Tak boleh kahwin, tak boleh kapur. Maka akhir sekali semua Islam bagi tak. Islam kata anak akak tetap anak akak tak serupa dengan anak sebenar. Tak serupa dengan anak sebenar. Kalau jahiliah tu kalau anak akak macam anak sendiri. Tak boleh nak nikah dengan dia, kena layak dia macam anak dan sebagainya. Islam cuba bebaskan amalan tersebut dengan mengatakan bahawa anak akak tetap anak akak. Kita boleh kahwin dengan dia. Kalau orang nak kahwin dengan dia pun tak ada masalah, tidak menjadi halangan. Ini dibuktikan dengan kisah yang kita baca balik, kisah Zainab radhiyallahu taala anha. Zainab ni adalah dia kahwin dengan anak akak Nabi, iaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu taala kan. Akhir sekali Allah Taala batal perkahwinan. Dicerai orang itu, kemudian Nabi kahwin dengan Zainab. Kahwin itu atas dasar untuk nak tunjuk kepada masyarakat bahawa tak salah dalam Islam. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak salah dalam Islam maknanya seorang itu kahwin dengan anak akak. Kemudian tuan-tuan semua ada antara isu yang dibincang dalam surah Taubah ialah surah Ahzab ialah tentang apa dia ni, tentang pusaka lah. Pusaka ni kepada pusaka ni kalau ikut dulu memang dia boleh bagi belaka. Dan antara muhajir dengan ansar tu boleh. Kalau apabila berlaku yang tak akhir ataupun dengan sebab-sebab lain dia boleh bagi pusaka. Kemudian mari Islam dan lepas tu mari Islam cuba kembali kepada asal. Adalah pusaka maknanya hanya layak diterima oleh orang berkenaan saja. Bukan semua boleh terima pusaka sebagaimana fikir awal dulu. Sebenarnya diamal oleh masyarakat. Bukan Islam kata
apa dia ni kembali kepada asal dia. Orang yang layak untuk terima terima sakun adalah orang itu saja, adik ataupun anak dan sebagainya. Okey, kemudian tuan-tuan semua ada pembicaraan lagi adalah tentang isu yang berkaitan dengan, lepas tu dia bawa kita tentang tentang peperangan lah. Dalam keadaan Nabi SAW dia mula menyusun masyarakat tu, dah dia kata Madinah tu Munawwarah lebih kurang 3 sampai tahun ke masa tahun 3 tu sebelum masih lagi dalam proses pembinaan lagi, banyak lagi perkara-perkara yang perlu dibina. Dan masa itulah tuan-tuan semarinya satu kumpulan dah cuba nak serai kata Madinah tu Munawwarah. Dalam keadaan penyusunan semula masyarakat kan, penyusunan perlu guna masa perlu guna apa dia ni, guna tenaga dan sebagainya. Tiba-tiba mari serangan begitu dahsyat. Ya apa dia ni, serangan begitu dahsyat ialah serangan daripada kumpulan tadi sebut tadilah, apa dikenali sebagai peperangan Ahzab. Kan terus begitu lama sekali kata semua. Akhir sekali maknanya Islam diberi kemenangan oleh Allah Taala. Tapi nak benar tu memang istilah Kelantan panggil cawak hotel lah. Memang nak benar semua sahabat tu kadang-kadang memang mengeluh dah habis dah. Cerita dahsyat sangat ujian daripada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan semua, itulah Allah Ta'ala nak ajar keyakinan kepada Islam. Apabila kita takwa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bila ke mana pun susah-susah lah, tapi kemuncaknya adalah kemenangan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kemenangan tu tak pernah siapa. Kadang-kadang dia tolong mari kemenangan tu, kadang tak pernah siapa segala apa. Kadang-kadang tak jangka pun dalam fikiran kita pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yakinlah bahawa pertolongan Tuhan boleh guna segala-galanya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan boleh guna bila-bila masa. Lepas itulah peperangan Ahzab ni memang kalau ikut di segi body memang kalah kita. Di segi senjata memang kalah kita berdepan dengan orang tadi. Tapi tuan-tuan semua oleh kerana takwa yang dia orang miliki, tawakal yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, akhir sekali apabila Allah Ta'ala hantar 2 tentera yang begitu hebat. Yang pertama sekali ialah dia ni angin yang begitu kencang. Angin adalah sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angin ini kadang-kadang ada angin molek. Yang kedua pula ada angin yang memang buat binasaan kepada manusia. Angin inilah yang tak pernah binasa kaum Samud sebelum ni kita dah bincang lah. Okay. Mari agak lincing tuan-tuan semua kan. Mari angin ya. Jauh nak benar dah tadi ni, mari boleh dijok Islam dah kan. Tapi cuba tengok angin, mari angin tak perlu kepada kau ni, kerja Allah SWT. Habis punah habis. Kemo dah orang apa semua pakai lari habis. Yang kedua ialah pertolongan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara tuan-tuan semua. Yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Islam lah. Kemudian lepas tu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ajar juga pokok ngenak ni. Di muka ada, di Madinah ada pokok ngenak, antaranya ialah orang Yahudi lah. Lepas daripada Ahzab tu Allah Ta'ala perintah supaya Nabi pergi serai dia orang. Tak ada nak hak molek lagi tentera Islam. Allah Ta'ala atas minta supaya pergi serai kumpulan dipanggil Yahudi Bani Quraidah. Sebab apa pengkhianatan ni? Nabi lah yang molek dia orang. Mula-mula buat perjanjian ke. Tapi apabila berlaku ni pengkhianatan, maka kena kekerasan, terpaksa kena main lah. Walaupun rasa Nabi ni memang orang lembut, Islam ni makna bawa rahmat dan sebagainya. Tapi rahmat ni sebab Yahudi tu memang kita kena main dengan kekuatan pada dia. Akhir sekali Allah Ta'ala binasa dia orang, lari dan sebagainya. Kemudian lepas tu pula tuan-tuan semua, dalam Quran dia bincang masalah rumah tangga Rasulullah SAW. Kita bincang kan, maknanya bagaimana masyarakat kan, satu rumah tangga yang Allah Ta'ala tunjuk rumah tangga Rasulullah SAW. Mana kita bincang banyak lah. Bagaimana satu rumah tangga yang dibina oleh Rasulullah SAW dalam isteri dia dan sebagainya. Kemudian keistimewaan yang Allah Subhanahu Taala bagi kepada isteri Nabi dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua dalam menjaga masyarakat di sana ada beberapa perkara lah. Kerana saya dah sebut tadi di Madinah Nabi mari untuk bina masyarakat dan sebagainya. Maka di sana kakah untuk bina masyarakat ni ada beberapa perkara yang perlu kena jaga. Di antara benda yang kena jaga dalam membina masyarakat di sana, dia kena ada adab lah. Adab dalam kita bermasyarakat. Sebab kalau tak ada adab masyarakat, memang penuh ranah masyarakat. Antara kemudian adab yang kita bincang masalah masalah letak aurat. Kena jaga lah. Kita nak masyarakat yang sejahtera. Bila aurat terbuka, katakan ni mak kalau mana orang buka, benda tu dah. Kita nak masyarakat yang sejahtera, maka di antara benda yang Islam minta supaya kita jaga ialah masalah aurat. Khususnya orang Tino lah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
Ini satu benda tu antara penyelamat masyarakat ialah antaranya orang tina kena jaga, orang puas kena jaga khusus dalam masalah aurat dan sebagainya. Kan ini antara benda-benda yang sudah tegas sangat dalam surah ni ialah masalah aurat dan sebagainya. Kan jangan jadi orang jahiliah apabila keluar daripada rumah mula janguk pelik-pelik, nampak habis tekuk-tekuk dan sebagainya. Islam mari untuk selamatkan keadaan masyarakat, untuk mengelak daripada zina apa semua. Maka di antara perkara yang bawa pada menetap malik aurat Islam minta supaya jaga. Kemudian antara benda yang Islam minta dalam masalah menjaga masyarakat ialah masalah kecek malik lah. Kita dah bincang pun kan, kecek ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dalam masyarakat kita terus kita nak jaga keutuhan masyarakat, kesempurnaan masyarakat dan sebagainya. Di sana antara mulut kena jaga. Tak, macam berlaku fitnah lah ni katakan. Masyarakat tak stabil lah ni. Masyarakat pada punah ranah dan ni antara besar kena mulut. Fitnah kau-kaunya kadang-kadang menghina orang lain, kadang-kadang banyak kau yang kita boleh tengok lah ni lah. Batu Islam minta supaya dalam isu masyarakat ni antara benda yang kena jaga ialah masalah mulut, kecek molek, jaga mulut dan sebagainya. Itulah arahan Allah Ta'ala dalam di akhir surah kita baca baru ni ialah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai manusia dan wahai orang beriman kepada Allah Ta'ala, jagalah mulut kamu, kecek molek, bahasa yang kamu guna bahasa yang molek, jaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas daripada tu pula tuan semua dalam surah juga dia bincang macam mana hubungan kita dengan Nabi dan sebagainya. Kan hubungan kita dengan Nabi ni antaranya kita banyak selawat. Nabi sangat berjasa kepada kita. Dan Nabi lah yang bawa kebaikan kepada kita. Kita boleh kenal Tuhan, kita boleh kenal cara hidup mana Allah Ta'ala akan nak pergi, kita boleh kenal masa depan kita dan sebagainya. Ini semua dibawa oleh Nabi SAW. Maka kita diajar supaya apa ingat Nabi, antara ingat ialah kita kena banyakkan selawat kepada dia. Ya ayyuhallazina amanu pada ni sallu apa dia lah, apa dia ni kalimah ada sebut daripada sallu alaihi wasallim wa taslima. Cuma kita tidur buat kita ya. Tapi arahan adalah sembahyang tahajud kita apa sembahyang pun dalam ketubuh jemaah tu lah selawat banyak Nabi SAW. Tapi Melayu kita senyap belakang. Sepatutnya yang sallu tu dia panggil amal. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya. Kemudian tuan semua sekali dalam surah ni ialah nak ajar kita supaya kita jaga amanah lah. Amanah kepada kita hidup dalam masyarakat ni, kita hidup sebagai hamba Allah Ta'ala ni, antara persoalan yang kita kena jaga adalah isu amanah. Dan amanah ni sebenarnya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan amanah ni ada dua kumpulan manusia. Ada semua kumpulan manusia kadang tak boleh melaksanakannya. Ada semua kena boleh. Orang beriman dia boleh melaksanakan amanah Allah Ta'ala. Sebab itulah akhir sekali dia beri kebaikan, dia beri pahala dan sebagainya. Dan sebaliknya pada orang yang tidak melaksanakan amanah, yu'adziballahu munafiqin wal munafiqat. Allah Ta'ala akan azab dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua di antara beberapa perkara lah yang kita bincang secara umum yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Di antara juga ialah Allah Ta'ala cerita bagaimana penyesalan yang berlaku kepada orang kafir ni, kafir dan munafik pada hari kiamat. Satu masa lagu mana jumpa lah. Dalam dunia dia buatlah gapo-gapo bukan. Tapi kena ingat itu semua akan dicatat. Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di hari akhirat akan jumpa lagu mana pun. Maka dalam surah ni gambar satu gambaran di mana orang munafik dan orang kafir ni bagaimana dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berlaku di sana penyesalan. Tapi penyesalan tak manalah sesal apa dia ni, sesal dunia tak apa boleh rujuk ke semua, tapi sesal akhirat tak ada satu lah. Itulah tuan semua antara peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat kita masalah akhirat ke semua supaya kita beringat betul-betul lah laksana amanah Allah SWT di muka bumi ini. Sebab semuanya akan dinilai, semuanya akan dicatat, semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Itulah saya rasa pada ni sikit sebanyak kesimpulan yang kita boleh ambil dalam surah Al-Ahzab. InsyaAllah hari ini kita akan mula sikit surah Sejadah kan, Sejadah. Kita baca sikit dah insyaAllah kita barakah surah Sejadah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ألم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون. Sekarang kita boleh baca pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita akan mula masuk surah baru, surah Sajadah. Dan surah ini biasa kita dengar semua lah. Kita daripada kecil lagi kita dengar surah ini. Alhamdulillah saya dengar semua itu saya baca pagi Jumaat, boleh tak betul ya surah ini, alhamdulillah. Masa kecil kita dengar semua dia baca mana-mana kan. Ada apa pagi Jumaat tu alhamdulillah antara surah yang paling awal saya ingat. Okay. Surah Sajadah tuan-tuan semua adalah satu surah Allah Ta'ala turun semasa Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah ataupun dikenali sebagai surah Makkiyah lah. Memang insya-Allah kita akan tengok fokus dan lepas ni kemudian sebenarnya surah pembicaraan surah Sajadah. Yang kedua pula ia mengandungi 30 ayat.
Kita cek daripada awal Alif Lam Mim sampai terakhir dia mengandungi adalah 30 ayat. Surah ni dinamakan surah Sajadah ni, dia ada latar belakang dia lah. Dalam surah Sajadah ni ada kaitan dalam ayat dalam surah ni ada bicara tentang sifat-sifat orang beriman kepada Allah SWT. Dalam ayat ni dalam sepanjang kita baca tu satu ayat yang bincangkan tentang sifat ataupun ciri-ciri orang beriman kepada Allah SWT. Di mana tempat ni lah tempat kita dia panggil sujud Sajadah, kita panggil tak? Itu ayat mana? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di mana ayat ni terus mula gambar bagaimana ciri orang beriman ni. Orang beriman ni apabila dia dengar ayat Allah Taala kan, dia sangat tunduklah kepada saya arahan Allah Subhanahu wa taala, perimbangan dia sujud ataupun tunduk kepada segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan ayat ni kata ulama sesuai dengan ciri-ciri lah Allah Subhanahu wa taala letak surah ni sebagai dinamakan sebagai surah Sajadah. Kan, jadah sujud lah. Surah Sajadah kita tahu semua antara surah yang Nabi SAW jadi budaya Nabi lah. Setiap kali apa di pagi Jumaat dia akan baca surah ni. Dan surah apa ni pagi Jumaat dia akan baca surah Sajadah, kemudian surah Al-Insan. Kan, ini diriwayat dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al-jum'ati Alif Lam Mim Tanzilun As-Sajadah Minan Walata Al-Insani Surah Al-Insan. Surah ni yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia ni pada pagi Jumaat. Dia sebenarnya kalau kita perhati pada kandungan ayat ni memang kita habaqlah tentang isu berkaitan akidah, berkaitan dengan bagaimana Allah Ta'ala cuba bina apa dia jiwa manusia supaya aku dan taat dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita ulangi pendek belaka lah. Saya masa kecil-kecil kalau baca habis nanti email ni tak, Sajadah baca habis, kemudian Insan baca habis lah. Ni jenis ekspress ni baca pendek-pendek belaka lah. Hak sunnahnya begitulah. Tapi saya baca pendek juga. Cuma hak sunnahnya memang dia baca habis. Saya dulu memang kita orang tua dah habis semua. Cuma kalau mazhab dia ni pendek-pendek lah. Entah mana sedikit, entah Allah Allah. Kalau tempat-tempat lain memang lain pendek belaka dah. Tak habis, Sajadah pun tak habis, Insan pun tak habis kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya kita mengajar juga masyarakat kita supaya duduk lama sikit lah baca Quran. Dan senang apa semua, baca Quran dia adalah semaya yang paling afdal sekali. Sebab tu bagi orang apa Quran ada seronok, dia boleh panjang baca dan sebagainya. Sebab itulah kita pun sekali mengajar juga panjang-panjang kalau mana untuk kuliah nak taina sok mungkin dia lah. Kalau boleh kita mengajar juga supaya baca ni. Yang kedua tu semua surah sepatut kita kena hayati betul-betul lah. Bila kita baca waktu subuh tu kita dengar imam baca ke apa semua kita boleh hayati. Ke apa sebenarnya kandungan yang berada dalam surah. Kita lama dah kita baca ni kalau mana? Kecil lah kita dengar tapi tak pahayu kot. Tak pahayu sebab apa kita tidak ada usaha untuk memahami apa kandungan yang terdapat dalam surah Sajadah. Dan juga menjadi budaya Nabi kat kita semua. Nabi ni bukan sekadar malam Jumaat lah atau pagi Jumaat tu. Hatta dalam riwayat lain mengatakan, ini riwayat Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajadah wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Riwayat ini mengatakan kita semua Nabi ini menjadi satu budaya Nabi lah. Setiap malam Nabi ni apabila Nabi nak tidur dia baca surah ni, dua surah. Kita tak jangan harap kita nak tak apalah kalau tak ada setiap malam witir juga kekuatan nyanda juga Nabi ni kita buat. Nabi kalau ikut riwayat Nabi katakan kalau Nabi ni semua dia baca dua surah sebelum dia tidur. Yang pertama kali surah Sajadah, yang kedua ialah surah Tabarak. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya kalau kita boleh hayati semua dua surah ni daripada kecil kita ingat dah kadang-kadang. Tapi kita cana tak cana gitu lah. Sebab dunia alam dia tak ada. Kadang-kadang dah habis masa depan tidur di atas kursi kadang-kadang. Tak ada apa dia ni nak bina, nak buat persiapkan tidur ni. Dekat sepatutnya dia sedar tidur-tidur memang semenjak nak alamat mati. Tak, sepatutnya dia pun buat persiapan lah. Sebab ramai orang tidur mati serik tak ada. Tak bangun serik pun ada. Sebab tu Nabi SAW dia persiapan, cuba tengok raja kita ni maknanya semua tidur dia ada kakak-kakak yang sepatutnya dibaca lah sebagai persiapan. Cuma dia lelak mata dan sebagainya. Inilah tentu semua apa dia ni antara kepada panggil
antara apa dia ni depan wirid yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebut oleh Jabir radhiyallahu taala anhu ialah surah apa dia, surah Sajadah, kemudian surah Tabarak. Tuan-tuan semua, sebelum saya masuk kepada pembahasan habis semua ni, saya nak sebut seperti lalu lah. Apa dia sebenarnya kanunnya dalam surah apa? Dalam surah Sajadah ni. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut cerita tentang masalah Quran lah. Tentang masalah Quran ni sikap orang-orang kafir pada masa dulu memang dia tak percaya Quran. Dia kata Quran ni daripada Nabi SAW. Nabi diajar, orang baca Nabi ingat, kemudian Nabi sebut kepada orang lain. Dia tipu dia kata Nabi ni rekod Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala mengatakan tidak, Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran adalah daripada Tuhan, bukan daripada ciptaan ataupun dibuat-buat oleh Nabi SAW ataupun dibaca oleh orang daripada Nabi. Sebab Nabi ni tak pandai baca, tak pandai nulis. Tapi tak pandai baca, tak pandai nulis tu mukjizat tu semua. Ada orang marah, kita kata Nabi Ummiyah tu, Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis. Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya tak salah bagi Nabi, ini mukjizat bagi Nabi. Sebab itulah Syekh Ridha dia sebut, sebenarnya Ummiyatul Rasul adalah mukjizat. Sebab kalau Nabi ngaji sampai PhD, maka dia kau marah lagi. Padahal dia pandai dia ngaji PhD kalau ke mana. Pandai dia boleh buat kau ni Quran ni sebab dia ngaji tinggi. Tapi hikmah Allah Ta'ala tak atas sekolah Nabi. Tak, Nabi tak sekolah, tak pandai baca, tak. Ini satu mukjizat daripada Allah Ta'ala. Dia boleh bawa barang-barang begini, boleh bawa isu Quran, boleh bawa kandungan Quran dan sebagainya. Maka tak ada isu lah. Ada saya dua dari mata WhatsApp saya dan mengatakan salah, dan mereka kata Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis. Sebenarnya bagi saya tak ada isu. Ini ditulis oleh ulama pun. Kata ini Ummiyatul Rasul adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ke mana tak? Kalau Nabi ngaji PhD dia kata egal lah, dia boleh Quran hebat-hebat, Quran mau dia padan sebab Nabi ngaji tinggi, profesor ke apa semua tak. Tapi maknanya tiba-tiba mari kena molek ke Nabi tak mengaji ke apa semua kan. Ini tanda dia adalah mukjizat, kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada tu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala pada pertama sekali bicara masalah Quran tadilah. Quran daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kerja Nabi adalah benar daripada Allah Ta'ala. Lepas tu pula tuan-tuan semua, Allah Ta'ala ni keadaan Tuhan ni dia nak tunjuk kuasa dia. Dia nak tunjuk kehebatan dia tak paksa orang, dia tunjuk kehebatan. Maka Allah Ta'ala nak meyakinkan orang tentang kehebatan Allah Ta'ala, dia bawa tanda-tanda kuasa dia. Tanda kuasa Tuhan di dalam ayat dalam surah Sajadah ni mari dua. Pertama sekali tanda kuasa Tuhan melalui Allah Ta'ala bawa kita supaya kita tengok macam mana kejadian Tuhan. Tengok kejadian langit dan bumi ke apa semua kan. Maknanya bagi orang yang hati dia hidup, tengok tu dah padan dah. Kalau ke mana? Dia akan mengerti maknanya lagu ni bukan biasa ni, pencipta. Kalau ke mana? Dia boleh tengok langit bumi ke apa semua, dia akan sedar bahawa di sana adanya pencipta itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bawa pertama kali berkaitan dengan apa dia ni, dia bawa kita tentang kehebatan dia dari segi penciptaan apa dia ni dunia ni, langit dan bumi dan sebagainya. Kemudian lepas tu pula Allah Ta'ala bawa pula tentang penciptaan manusia pula. Kau dekat lagi. Allah Ta'ala bawa bagaimana manusia dicipta oleh Allah Ta'ala. Tuhan dicomel buat gini-gini kan. Maknanya dua perkara ni tu semua sentiasa diulang dalam Quran. Dalam tesis saya tu buat tajuk gini lah. Bagaimana Allah Ta'ala meyakinkan manusia kuasa dia. Pertama sekali ialah dia bicara tentang kejadian langit ke apa semua. Kemudian ialah kejadian manusia. Dua perkara ni sebenarnya kalau kita baca dalam Quran sentiasa diulangi oleh Allah Ta'ala. Sebab benar ni benda manusia tengok. Tuhan cuba sebut, cuba ketuk hati manusia supaya tengok bagai-bagai gini. Dan akhir sekali dia akan sedar bahawasanya dunia ni ada pencipta dia. Di sini ada yang maha hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tuan-tuan semua, dalam keadaan gitu pun Allah Ta'ala sebut dua jenis manusia juga dalam bab ini. Walaupun Tuhan tunjuk kehebatan dia ke-apa, pada benar ni boleh rasa, boleh tengok, manusia boleh tengok. Tapi ada kumpulan manusia memang dia teruk sangatlah. Dia tu kumpulan kafir. Dia tengok benda tu hanya sekadar tengok gitu saja. Tidak membawa dia kepada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali dia ingkar, dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya pada hari akhirat dan sebagainya. Satu kumpulan lagi tu semua orang beriman. Yang orang beriman yang tak bicara ni lah. Orang beriman dia tengok benda tu adalah satu benda yang boleh bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitulah maknanya tu semua dua kumpulan manusia ni. Apabila Allah Ta'ala bawa tentang kejadian ni, dia melihat benda tu gitu. Bagi orang Allah Ta'ala tutup hati, memang tak nampak kau bersatu lah. Nampak di hari akhirat lah.
Nampak bila Allah Ta'ala bangkit dia orang, last sekali dia mula sedar. Rabbana apa? Rabbana sami'na apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Akhir sekali bila sampai akhirat, rupanya ada akhir tak rupanya. Last sekali tentu semua bila berdepan azab, saya mula mikir balik nak klik semula. Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba ni gini, hamba tengok doa azab sedih sangat, tidak benar, hamba dengar segala kesengsaraan dan sebagainya. Farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami kepada dunia semula, nak buat amal soleh. Tapi orang beriman tu semua dia tetap dalam keadaan gitulah. Dia pula dah tengok macam mana kehebatan Allah Ta'ala, dah tengok kuasa tu, akhir sekali dia beriman. Dia beriman, dia tunduk segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tentu semua dua kumpulan ni Allah Ta'ala tak pergi begitu saja. Dia akan balas dua kumpulan ni. Dua kumpulan ni macam mana kita balas dia? Dalam ayat yang kita akan baca lepas ni ialah apa, dan start daripada apa man kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum tukadzibun. Maknanya dua kumpulan itu tuan semula lagu mana pun, maknanya Allah Ta'ala akan kenalah hukum yang dia okay. Bagi orang beriman tadi, alhamdulillah dia diberi apa, dia dunia dia tunduk pada Tuhan, dia semaya, dia bagi infak ke apa semua kan, maka Allah Ta'ala akan menghargai dia dengan balasan yang begitu besar sekali lah. Di mana balasan dia kata Allah Ta'ala ialah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan yang begitu hebat sekali yang akan disediakan oleh Allah SWT kepada orang beriman. Balasan apa kalau lebih huraian pada ayat ni adalah balasan dan syukur Tuhan ni, benda yang rahsia dunia tak tahu ke apa satu lagi. Tapi benda akan dipahami oleh Allah Ta'ala di dalam syukur Allah Ta'ala. Di mana kenikmatan syukur yang Allah bagi kepada orang beriman ialah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Iaitu mata tak pernah tengok, kemudian telinga tak pernah dengar, kemudian tak pernah terlintas dalam hati dia. Ini kenikmatan yang Allah bagi kepada orang beriman. Tapi bagi orang kafir pula tuan semua, dalam hidup dunia ni tak saya kembali kepada Allah Ta'ala, Tuhan tunjuk segala-galanya kuasa dia, Tuhan bekalkan apa dia ni, bekal pada dia mata, telinga, hati ke apa semua supaya dia mikir. Tiba-tiba tak guna pada tempat yang sepatutnya, maka akhir sekali dia masuk neraka. Maka neraka kepada dalam ayat ni tu amal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Neraka dia orang ni kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali nak keluar daripada neraka, tolak balik semula. Kata lain memang tak ada ruang lah untuk dia apa dia ni, untuk dia ni apa dia ni, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu, kembali berdunia semula. Itulah tu semua di antara sikit sebanyak depan berkaitan dengan kandungan surah ni. Kemudian lepas daripada tu dia bincang tentang masalah hikmah di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhir sekali bincang tentang kehebatan Allah semula. Dia bincang balik tentang kuasa Tuhan, tentang cipta ni dan sebagainya. Itulah tu semua di antara kita panggil apa, segala kesimpulan secara umum apa yang kita akan bincang dalam surah sejarah. Kita tengok ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita mula dengan Alif Lam Mim. Biasanya surah Makkiyah ni dia kemula dengan bahagian ni lah. Mula dengan dia panggil huruf huruf al-muqatta'ah. Dia panggil kan, maknanya pendek-pendek gitu. Huruf al-hijaiyah al-muqatta'ah dia panggil. Al-Quran banyak Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Sad dan sebagainya, ataupun Kaf, Haya dan sebagainya. Dan sebenarnya itu semua dalam masalah ayat pertama ni perbincangan panjang di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan dia termasuk dalam ayat mutasyabihat, tak tahu makna dia. Kita suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu setengah-setengah kitab tafsir dia kata Allahu a'lam bi muradiha. Tuhan saja yang tahu ke apa kan. Dan ada juga ulama mengatakan huruf muqatta'ah sebagai mukjizat Quran, di mana nak cerita kepada orang musyrikin kata Mekah ni, huruf ni lah sebenarnya yang ada dalam Quran Karim. Yang kamu tak huruf ni lah yang Quran ditulis. Dah huruf ni yang ada dalam Quran ni, dan kamu tak mampu untuk lawan dia. Dan kata lain makna ini nak contoh apa dia panggil mukjizat Quran lah. Sebagai mukjizat di mana nak cerita kepada orang kafir bahawasanya sebenarnya Quran huruf-huruf ni lah yang digunakan oleh Al-Quran, di mana kamu tak mampu nak lawan dia, kamu tak mampu untuk menentang dia. Kerana apa dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ayat yang kedua ialah tanzilu kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Turun Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, iaitu daripada Tuhan yang seluruh alam. Quran ni Allah Ta'ala tegas ini tanzilu maknanya diturun. Di situ dia panggil masdar kan, tapi dengan makna apa? Dengan makna dia panggil isim maf'ul diturun. Quran diturun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran itu terus tu macam kita baca kitab lain kan dia tulis, dia tulis Muhammad, kita masuk maktabah kan, pusakai ni Muhammad tulis, dia tulis ke apa. Tapi Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Quran wahai manusia sebenarnya bukan ciptaan Muhammad dah. Bukan tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah datang daripada Allah Subhanahu. Tak syak lagi, tak ragu lagi. Dari segi kandungan dia ke, dari segi apa dia mutu dia ke apa semua, tak syak dah kalau terpati betul-betul memang kita aku dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab gini kata semua penegasan macam ni dia berlaku di mana orang kafir Quraisy ni dekat awal Allah Taala turun Quran ni, dekat awal memang dia orang ragu-ragu sangat. Jauh petikai kata tentang Quran. Sebab benda ni tak pernah berlaku dalam kehidupan dia orang. Apatah lagi pula Nabi Muhammad tak pernah mengaji, tak pernah gapo, tiba-tiba bawa Quran. Ini dia menimbulkan satu isu mengatakan Quran gini dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala tegas bahawa Quran sebenarnya tanzilun apa la raiba fihi min rabbil alamin. Tak syak lagi dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dah terus kali ikut kajian sekarang ni lah. Orang moden sekarang ni buat kajian Al-Quran ni. Orang putih buat kajian. Buat kajian memang sampai puncak sekali memang betul berlaku fakta Quran. Banyak ni Allah Ta'ala bagi nak tunjuk pada manusia bagaimana hebatnya Quran. Sama ada kajian dari sisi sains ke, dari segi kemasyarakatan ke, semua memang Quran adalah fakta yang betul yang boleh bina manusia. Itu dari segi kandungan dia. Dari segi bahasa pula begitu juga. Orang yang pakar dalam bahasa Arab sebelum ni memang aku orang yang musyrik kata Mekah, orang pandai bahasa ke apa, memang selena bila tengok bahasa yang digunakan oleh Al-Quran Karim. Satu orang nama dia apa? Abdullah bin Mukaffah. Dia ni boleh dia baca Quran dulu masa lah. Dia baca ayat kemudian wahala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumi zalim. Tentang apa kisah berkaitan Nabi Nuh lah bila banjir itu hebat ke apa semula, sekali Allah Ta'ala perintah pada langit supaya langit ni hisap apa angin tarik air kemudian bawa menisap balik air sebagainya. Kalimah tu memang comel sangat. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya. Kita orang tak ngaji bahasa Arab begitu rasa baca bahasa jeli tu bahasa pelik. Apa tu lagu ngaji bahasa Arab, orang faham bahasa Arab. Dia bila dia baca kata macam katakan dia kata hada laysa min kalamil makhluq wa innama min kalamil khaliq. Dia baca hak tu dah cukup bagi dia kata hak ni kalam lagu ni kata dia bukan jenis manusia buat ni, tapi dia adalah daripada pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak nak tu semua ni kajian lah ni kan orang apa dia ni kebenaran Quran ni memang orang dapat aku belum nanti. Lepas tu sekarang ni ramai dia kalau orang Mak Saleh ni dia boleh buat kajian sampai satu peringkat sekali dia tunduk pada kuasa Allah Ta'ala. Contoh saya tengok tentang kejadian manusia lah. Allah Ta'ala sebut kejadian manusia contoh dalam surah Haji. Kita sebut proses kejadian manusia ni. Satu masa berlaku di Eropah. Saya tengok di England ke di mana. Satu kumpulan pelajar tu. Satu kumpulan pelajar tu semua dia ada satu orang tu dia suruh dia boleh buat kajian tentang proses bagaimana manusia dicipta. Dia buat 1, 2, 3, 4 semua. Tiba-tiba satu ada pelajar daripada Pakistan. Dia kata apa yang kamu kaji ni sebenarnya Quran sebut lama dah. Ini bukan benda baru ni. Kajian yang kamu kata daripada tanah, daripada mani ke apa semua, Al-Quran sebut apa? Dia baca Quran. Last kali dia terus muda aku lah. Mana yang akhir sekali dia beriman kepada Allah SWT. Lama saya tengok, saya baca kisah apa dia ahli sains ke apa semua. Lama dia orang ni apabila berdepan dengan hakikat sebenar, dia akan rasa inilah kebenaran daripada Allah SWT. Quran bukan orang ni tak, tapi Quran datang daripada Allah Ta'ala. Ini penegasan saya kata la raiba fihi tanzilun apa dia min rabbil alamin. Maknanya bukan daripada Muhammad, bukan daripada Saleh tak lah. Lepas tu bila kita faham Quran daripada Tuhan, maknanya
maka mesti kita yakin. Dah, kita pun tak usah ambil cara hidup kecuali cara hidup istilah hidup Quran. Kalau ke mana dah? Bila kita faham Quran bukan daripada cipta orang cipta, daripada Tuhan. Tuhan yang tahu segala-galanya. Tuhan tahu selok-belok manusia. Tuhan yang tahu maslahat manusia. Maka kenapa kita tak ambil panduan daripada Al-Quran kan? Jadi Allah Ta'ala tegah maknanya Quran ni la raiba fihi min rabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga, Rasulullah SAW yaqulu naftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi kepada mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-ngadakannya. Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang daripada Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat petunjuk. Di mana sikap tuan-tuan semua, sikap al-kafir kepada Quran ni, apabila Quran lari itu bagai tak pernah berlaku dalam masyarakat Arab lah. Masyarakat Arab ni masyarakat jahil tuan-tuan semua, masyarakat ummiyah dia panggil. Rata-rata masyarakat memang tak pandai baca, tak pandai nulis, kecuali beberapa orang saja. Maka bila Nabi bawa mari benda-benda ni, maka dia mula timbul satu kesamaran. Mereka mengatakan Quran ni adalah iftara. Quran adalah reka-reka Muhammad ni. Quran ni adalah reka-reka daripada Muhammad. Ataupun dalam ayat lain saya kata apa dah? Saya bawa cerita dia orang. Qalu asatirul awwalin. Iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Ada semua dia orang dalam ayat lain saya kata, dia orang kata Nabi ni Quran ni adalah cerita-cerita dongeng. Quran ni cerita lama, cerita masa dulu kata dia. Yang minta ditulis kepada Nabi Muhammad, kemudian ada yang mengatakan dibaca kepada Nabi Muhammad pagi petang sekali dekat kepala Nabi ni, Nabi cerita kepada orang lain. Itu di antara anggapan dia orang lah. Sampai gitu tuan-tuan semua, Nabi ni banyak benda lah Nabi terpaksa kena berdepan lah. Berdepan nak ajak orang satu kerja lah. Nak berdepan untuk bukti ke Quran daripada Allah Ta'ala pun satu kerja sebenarnya. Itulah apa dia ceritanya, apa dia susah payahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bukti kepada masyarakat bahawa apa yang dia terima adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata reka-reka Nabi Muhammad. Kemudian Tuhan jawab, Tuhan kata bal huwal haqqu min rabbika. Bukan Tuhan katakan Quran ada datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan reka Muhammad, tapi dia ada kebenaran daripada Allah Taala. Kebenaran Quran itu tuan semua kita tengok banyak sudut di segi kebenaran Quran. Pertama sekali kita tengok orang bawa Quran ni Nabi katakanlah. Nabi daripada awal orang tahu Nabi dia betul. Daripada awal lah Tuhan kata Nabi adalah Al-Amin, orang yang beramanah dan sebagainya. Orang tak boleh nanti sikit abut tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula ialah dari segi dari segi kandungan Quran. Berhati betul-betul daripada awal sampai akhir. Kandungan memang tak boleh nanti sikit abut. Dia satu kandungan yang betul benar. Cuba tengok dalam nikah kita belajar dalam bab ini musain kan. Banyak diambil daripada Quran ni, kadang-kadang bukti-bukti kepada kehebatan Quran. Quran sebut banyak tentang fakta-fakta sains dan sebagainya. Mana dari segi kandungan itu memang tepat. Yang ketiga pula dari segi apa? Dari segi matlamat yang Quran bawa manusia. Jelas. Mana bawa manusia kepada Allah Ta'ala, mana bawa manusia kepada kebahagiaan, bawa manusia kepada kesejahteraan. Ini jelas tuan-tuan semua kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran Karim. Kemudian Quran juga Allah Ta'ala sebut itu untuk qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Di mana Nabi ni, kerja Nabi adalah untuk bawa benda-benda gini kepada orang Arab pada masa itu. Bawa beri izah, beri peringatan kepada dia orang tentang masa depan ke ataupun tentang apa dan sebagainya. Sebab sebelum itu tak ada lagi di kalangan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada sebelum Nabi tak ada lagi orang yang beri peringatan di kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelum Nabi. Maka Nabi mari tak ada sebagai nak beri peringatan kepada dia orang lah, supaya mereka ni dapat petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mari di kota Mekah tuan semua nak bawa satu ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dah pokok demo ni tak sabar seruai kepada dia orang. Di mana tujuan Nabi mari adalah untuk bawa Islam, kemudian supaya mereka dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bina hidup dia mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh gariskan kehidupan dia adalah mengikut garisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya dia Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tak bukanlah, bukan kerana nak tapi nak supaya manusia ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah tuan semua antara benda yang kita boleh baca pada pagi ni lah. Yang pertama isu berkaitan dengan risalah, iaitu kebenaran Al-Quran Karim ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lepas ni kita akan bincang tentang bukti kuasa Tuhan. Yang saya sebut bukti kuasa Tuhan sama ada dari persekitaran kita ni ataupun kuasa Tuhan melalui penciptaan manusia dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam minggu lagi insyaAllah, iaitu ayat yang ayat yang ketiga, ayat keempat dan seterusnya insyaAllah. Moga-moga Allah SWT bagi manfaat kepada kita insyaAllah, dan sama-sama kita ikhtiar dan semua supaya surah ni kita boleh ngapal lah. Tak, saya rasa boleh kot, seminggu 2 ayat sehari boleh kot. Tak, bagi orang tak ingat lagi, saya rasa boleh. Tak, 2 ayat sehari. Kemudian kita baca pula setiap malam ke apa semua, saya rasa boleh ingat kot. Dan kata saya nombor tua, tak apa nombor tua, kalau main-main sok main ingat insyaAllah. Saya tengok Imam Abdul, Ustaz Barang Abdul ni dia ngaji bahasa Perancis, umur dia dah 40 lebih umur dia. Boleh dia nak ceritanya sungguh lah. Kita berasa kita dah insyaAllah tuan-tuan semua. Walaupun kita payah ngapal, insyaAllah niat molek, insyaAllah kita tekad lah supaya apa, surah ni ada dalam dada kita insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وهم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا.